Tabung Pahlawan. Sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Balang Derma. Selagi Nabi masih berkedun. Memutuskan rantaian penularan penyakit COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Sebagai ibu bapa, sila pastikan anak-anak sentiasa mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu di sekolah dan ketika perjalanan pergi dan pulang sekolah. Kita mesti menang. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak lepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Informa Islami. IKIM Inspirasi Informa Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum, selamat malam. Seperti yang kita janjikan, seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam kita akan bawakan pengajian ilmu kita bersama dalam segmen Tafakuh Fiddin. Dan kali ini kita akan berbicara masih lagi dalam adab nikah kahwin. Kita nak dengarkan perkongsian bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat Encik Asham? Baik, Alhamdulillah. Ya, lain mood kita kali ni dalam mood PKPB ni. Encik Asham banyak nak berkongsi dengan kita. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita. Untuk minggu ke-16 kali ini kita nak berbicara. Sebelum ni kita dah dengarkan perkongsian untuk sama-sama kita faham wanita-wanita yang haram dinikahi, dikahwini. Dan kali ini kita nak sambung lagi pengajian kita yang mana kali ini kita nak sentuh tentang sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan. Maksudnya apa yang perlu ada pada seorang wanita itu dalam menjamin perkahwinan itu bahagia dan menjamin kesempurnaan perkahwinan yang kekal itu. Kita nak bersama-sama dengan Encik Mat Asham Ahmad untuk perkongsian, dan anda boleh terus bersama kami ikuti di Facebook juga dengarkan di radio sekarang ini. Silakan Encik Asham untuk pengajian kita malam ni. Ya, terima kasih. Saudara Faiz, para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi, walaupun pertemuan kita kali ini di bawah PKPB, arahan yang baru PKPB, di mana majlis-majlis perkahwinan tidak dibenarkan. Saya. Walau bagaimanapun tidak dinyatakan kita tak boleh menuntut ilmu tentang perkahwinan semasa PKPB ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang wanita-wanita yang ingin dijadikan isteri. Jadi pada minggu yang lepas kita dah bincangkan tentang ciri-ciri ataupun wanita-wanita bagaimanakah yang haram dikahwini. Kerana wanita, syarat yang pertama itu adalah wanita itu wanita yang halal dikahwini. Akan tetapi seperti mana juga makanan, halal itu adalah syarat lulus. Okey. Sekurang-kurangnya dia mesti halal. Awal sekali kita cari yang halal lah. Halal. Tetapi selain daripada halal, ada juga aspek kesempurnaannya. Bukan setakat halal serta baik. Jadi kalau makanan ni kita biasa dengar perkataan halal dan tayyibah. Betul. Jadi suatu slogan yang disebut-sebut halal dan tayyibah. Maknanya bukan setakat makanan itu halal, tapi juga makanan itu biarlah baik, berkhasiat, menyihatkan tubuh badan, itu maksudnya.
Maka begitulah juga dalam soal perkahwinan. Tidak memadai sekadar asalkan halal. Asalkan perempuan itu bukan perempuan yang termasuk dalam kategori ataupun dalam senarai perempuan yang haram dikahwini, bolehlah. Sedangkan kita akan hidup bersama dengan perempuan itu kalau boleh sehingga ke akhir hayat. Kan? Maka amatlah penting untuk kita memiliki kriteria-kriteria. Selain daripada kriteria halal tadi, apakah kriteria-kriteria yang perlu kita cari, sifat-sifat yang perlu kita cari bagi memastikan, bagi menjamin perkahwinan yang akan dibina itu akan mencapai matlamatnya. Ini kan takkanlah orang kahwin, kita pun kahwin. Tapi kita tak tahu apa tujuan kita kahwin. Bila tidak jelas apa tujuan kita berkahwin, maka pada masa itu juga jadi tidak jelaslah perempuan yang bagaimana, pasangan yang bagaimana yang akan kita terima sebagai pasangan hidup yang akan kita kahwini. Jadi dengan sebab itu dalam Islam dijelaskan juga apakah sifat-sifat yang digalakkan, yang patut ada pada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Jadi di dalam kitab Adabun Nikah oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau telah menyenaraikan 8 sifat. Iaitu pertama baik akhlak, baik agama. Yang kedua baik akhlak, yang ketiga baik rupa paras, yang keempat rendah mahar, yang kelima subur, yang keenam dara, yang ketujuh baik keturunan, dan yang ke-8 jauh hubungan kekeluargaan. Jadi insya-Allah kita akan huraikan satu persatu daripada sifat-sifat yang 8 ini. Sifat yang pertama adalah baik agama. An takuna salihatan zata dinin. Hendaklah perempuan itu perempuan yang salihah, yang memiliki agama. Jadi bukan memiliki agama ni maksudnya sekadar beragama Islam. Kalau sekadar beragama Islam, di dalam dunia ni ada 2 bilion orang Islam. Ada yang kata 2 bilion. Kalau 2 bilion itu kita bagi separuh-separuh, separuh lelaki, separuh perempuan, mana ada 1 bilion perempuan. Jadi kalau sekadar Islam, itu tidak cukup. Kita nak kena memilih sikit Islam yang bagaimana yang bagaimana, yang tara mana kualitinya, kualiti keislamannya. Yang itu hendaklah kita pastikan juga. Jadi kerana apa? Kerana syarat agama ini adalah merupakan syarat yang paling utama. Yang paling utama dan yang paling penting. Kenapa begitu? Kerana telah kita sebut berkali-kali bahawa tujuan utama kita berkahwin itu adalah sebagai mu'in lid-din. Sebagai penolong kepada agama. Jadi maknanya apabila kita kahwin, kita mengharapkan perkahwinan itu akan menolong kita dari segi agama. Perkahwinan itu akan menjadikan kita lebih baik agamanya. Maka bagaimana kita nak jadikan perkahwinan itu lebih baik kepada agama, menolong kepada agama, kalau sekiranya orang yang kita kahwini itu bukan jenis orang beragama, bukan jenis orang yang soleh dan solehah, bagaimana dia boleh menolong kepada agama? Bahkan silap-silap dia menjadi sebaliknya. Dia akan jadi perosak pula kepada agama. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau begitu, maka tidak tercapailah tujuan sebenar, matlamat sebenar
yang sepatutnya dicapai melalui perkahwinan itu. Saya. Nah, jadi ini penting. Ini penting. Berapa ramai orang yang sekarang ini sudah tidak menganggap penting perkara ini. Saya melihat ada suatu rancangan di YouTube yang bertanya kepada beberapa orang perempuan di Timur Tengah. Nampaknya orang yang ditanya itu orang yang di kawasan Palestin. Okey. Jadi satu soalannya yang dia tanya, adakah puan ataupun cik bersedia untuk mengahwini seorang yang bukan Islam, yang bukan Arab dan bukan Islam? Okey. Kebanyakan jawapan yang diterima, kalau bukan Arab saya tak kisah, tapi syaratnya mesti Islam. Okey, syarat mesti Islam. Akan tetapi terselit dalam ramai-ramai itu ada juga seorang perempuan yang bertudung yang menjawab, tapi ditanya kalau sekiranya ada anak dia yang perempuan. Okey. Anaknya yang perempuan. Kalau sekiranya anak perempuannya, dia benarkan ke tidak? Dia kata dia tak kisah. Dia kata tidak kisah kalau sekiranya anaknya berkahwin dengan orang yang bukan Islam sekalipun. Bukan cakap bukan Arab, tapi bukan Islam. Bukan cakap bukan. Tak boleh. Tapi dia kata dia tak kisah. Kerana soal agama itu bergantung kepada bagaimana kita melihat agama itu. Kalau kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, maka kita tak sepatutnya menghalang apa-apa agama sekalipun. Kita lihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang bersifat pluralisme itu sebenarnya berjaya menyerap masuk ke dalam pemikiran orang-orang umat Islam. Kita walaupun pada zahirnya kelihatan dia bertudung, tetapi Islam bukan duduk di tudung. Yang lebih penting yang di dalam tudung tu, yang di bawah tudung itu. Maknanya dalam kepala itu apa isi kandungannya. Kalau makai tudung sekalipun, tapi kalau isi kandungan kepala itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah, maka tudung itu tidak akan memberikan apa-apa makna kepadanya. Saya. Sedikit kita lagi perbincangan kita tentang, tetapi berkait dengan apa yang sedang kita bincangkan ini. Syarat agama tadi. Ini adalah merupakan syarat yang paling penting yang tidak ada kompromi bagi kita. Bukan setakat baik, tapi bukan setakat beragama, tapi baik yang disebutkan. Bukan setakat asal lulus beragama. Saya. Tetapi baik agamanya. Taat maknanya bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan, bersungguh-sungguh meninggalkan larangan. Saya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ramai orang tahu hadis ini, bahawasanya seorang perempuan itu dikahwini kerana 4 sebab. Satunya lima liha, mungkin ada yang dikahwini dengan sebab harta yang dia miliki, mungkin dia kaya. Saya. Wa jamaliha, dan kecantikannya, mungkin kerana dia cantik. Wa hasabiha, kerana dia keturunan baik-baik, keturunan bangsawan ke, keturunan artis ke, yang dia mungkin dianggap, setengah orang dianggap itu keturunan yang baik. Saya. Keturunan apa? Orang yang terkenal ke? Wa diniha, dan juga kerana agamanya. Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaika bidzatid din taribat yadaka. Maka hendaklah engkau memilih perempuan yang memiliki agama. Kalau tidak, aku doakan hidup engkau ditimpa kemiskinan. Itulah maksud taribat yadak. Okey. Semoga engkau jadi papa ke dana kalau kau tak dengar apa yang aku cakap ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berpesan, kalau nak kahwin, pilih agama itu sebagai syarat yang utama. Kalau ada yang lain, kira syarat tambahan. Kira bonus. Tetapi kalau tak ada agama, yang lain-lain itu semua tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
man nakaha imra'atan limaliha wa jamaliha hurrima jamaluha wa maluha. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan disebabkan oleh hartanya ataupun disebabkan oleh kecantikannya, akan diharamkan baginya kecantikannya dan harta bendanya. Tetapi barang siapa yang mengahwininya, wa man nakahaha lidiniha, kerana agamanya, razaqahullahu malaha wa jamalaha. Tapi kalau dia kahwin dengan perempuan itu dengan sebab agamanya, Allah akan mengurniakan untuknya hartanya dan juga kecantikannya. Kenapa? Kerana wanita yang baik, yang salihah itu adalah merupakan semahal-mahal harta. Bahkan sebaik-baik pemberian Allah kepada seseorang. Jadi apabila dia dikurniakan perempuan yang baik agamanya, maka hidupnya, perkahwinannya akan diberkati, rezekinya akan dimurahi, dan dia akan memperolehi keindahan dan kecantikan yang mungkin tidak pernah dijangka olehnya. Dengan sebab dia memilih yang paling utama, yang paling penting, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengahwini seorang perempuan. Ini larangan pula. Okey. Jangan engkau kahwini seorang perempuan kerana kecantikannya. Kerana barangkali kecantikannya itu akan menjadikannya buruk akhlak. Dengan sebab kecantikan itu, dia menjadi seorang yang sombong, seorang yang begitu dan begini, yang menjadi seorang yang jelek perangai dan akhlak. Dan jangan juga engkau mengahwini seorang perempuan kerana hartanya. Kerana barangkali hartanya itu akan menjadikannya seorang yang zalim, seorang yang melampau batas. Maka kahwinilah perempuan itu kerana agamanya. Itu. Maka banyak. Saya petik di sini hanya sekadar 3 hadis yang menunjukkan keutamaan wanita yang beragama. Keutamaan wanita yang beragama. Bahkan sifat-sifat yang lain itu dilarang untuk dijadikan sebab utama seseorang wanita itu dikahwini. Bukan salah wanita itu berharta. Bukan salah wanita itu cantik. Bukan. Kerana itu pun pemberian Allah. Akan tetapi jangan itu yang menjadi keutamaan yang utama. Jadi keutamaan. Keutamaannya pada agama. Jadi kalau apa gunanya harta yang banyak, kalau sekiranya sembahyang pun tidak, puasa pun entah ke mana, amalan-amalan agama pun tonggang terbalik, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Haid, masalah haid pun semua dia tak tahu yang mana, mandi hadas pun tak erti. Maka itu petanda dia bukan dibesarkan di dalam suatu kehidupan ataupun keluarga yang beragama. Kalau dia tidak tahu perkara-perkara yang sepatutnya menjadi kebiasaannya. Jadi perkara itu adalah menunjukkan kepada kebiasaannya. Kebiasaan yang bagaimana yang dia hidup, dia hidupi, yang dia lalui dalam hidup. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah mengulas hadis-hadis yang kita sebutkan tadi dan juga hadis-hadis yang lain yang panjang. Wa innama balagha fil hassi 'ala ad-din. Kerana sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberatkan tentang soal agama itu, kerana perempuan yang sedemikianlah sahaja yang akan menjadi aunan 'ala din,
perempuan yang sedemikian sahajalah yang mampu menjadi penolong kepada agama. Jadi kalau kita nak berkahwin dan kalau niat kita itu demi kerana agama, kerana Allah, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah perkara yang kita cari, wanita yang kita cari sebagai calon isteri kita hendaklah wanita yang beragama. Kerana kita nak dia menolong kita, jadi pembantu kita dalam apa? Dalam melalui kehidupan yang diradai oleh Allah. Fa amma idza lam takun mutadayyinatan. Adapun kalau sekiranya dia ni sebaliknya, dia ni bukanlah seorang perempuan yang beragama, yang tidak erti agama, yang tidak mengamalkan agama, yang tak tahu apa-apa tentang agama, maka apa akan jadi? Kanat syaghilatan 'anid din, dia akan jadi penghalang pula daripada agama. Dia akan jadi batu penghalang yang akan jadi menyebabkan apa, suaminya itu terhalang, menjauhkan suaminya daripada agama pula. Jadi sebaliknya. Jadi kalau macam tu, biarlah cantik pun, biarlah kaya pun, di sisi Allah tidak ada nilai walau sedikit pun. Kerana perempuan yang sedemikian bukanlah termasuk di dalam golongan orang yang diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya berkaitan dengan sifat-sifat yang perlu kita cari pada seorang wanita, dan kita dah dengarkan tadi perkongsian awal berkaitan dengan bukan sahaja semata-mata beragama, tetapi agamanya bagaimana wanita itu memelihara agamanya, baik agamanya taat setiap perintah dan juga menjauhi segala larangan dalam beragama itu. InsyaAllah kita nak sambung selepas ini, Cik Azham, untuk bahagian selanjutnya. Ada 8 sifat. Kita baru masuk bahagian pertama. Kejap lagi kita sambung lagi. Jadi anda teruskan setia bersama-sama kami dalam Tafaqquh Fiddin, adab nikah kahwin. Sekejap je lagi. Cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala inginku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segala pintaku. Kau memiliki diriku, akulah hamba, dan itu kebanggaanku. Aku masih tetap ada di pintumu. Tak ku jemu, tak ku lelah untuk menunggu, karena segalanya aku sangat inginkan rahmatmu. Yakin kau tahu dan itu cukup bagiku. Sungguh cukuplah bagiku apa yang kau tahu dari segalanya aku. Kau memiliki diriku, akulah hamba-Mu, dan
membawakan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Tafakuh Fiddin, Adab Nikah Kahwin. Kita berbicara bersama dengan Cik Malasam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita berbicara tentang bab selanjutnya dalam siri ini, sifat-sifat yang perlu dicari pada seorang wanita bagi menjamin kesempurnaan perkahwinan dan juga kekal. Dan insyaAllah tadi kita dengarkan satu daripadanya. Ada 8 kesemuanya. Kita nak sambung lagi bersama dengan Cik Asham. Silakan Cik Asham untuk selanjutnya kita nak sambung tentang wanita macam mana yang perlu kita cari untuk dinikahi. Ya, terima kasih Faiz. Saya. Para pendengar yang saya muliakan, perkara yang kedua yang mesti dilihat adalah pada akhlaknya. Ini pun berkait dengan syarat yang pertama tadi juga. Kerana agama dan akhlak itu tidak boleh kita nak pisahkan. Kerana akhlak itu adalah merupakan buah kepada agama. Buah kepada agama. Jadi agama itu pokoknya, maka buahnya adalah pada akhlaknya. Boleh kita katakan begitulah. Jadi syarat yang kedua itu, ciri yang kedua itu adalah baik akhlaknya. Kerana apa? Kerana sebab yang kita sebutkan awal tadilah. Kerana tujuan terbesar daripada nikah itu adalah untuk memperkukuhkan agama. Dan agama itu ad-din husnul khuluq. Okey. Agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi bagaimana kita boleh memperkukuhkan agama, membantu kita dari segi agama, kalau sekiranya pasangan hidup yang kita pilih itu adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang buruk akhlaknya. Bagaimana? Tentulah perkara itu tidak mungkin boleh berlaku ataupun amat sukar untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, maka hendaklah dijauhi perempuan-perempuan yang buruk perangainya, yang jahat lidahnya, ataupun jenis perempuan yang tidak tahu bersyukur. Saya. Ini maknanya kita kena melihat kepada sifat batinnya, sifat dalamannya. Bukan hanya sekadar melihat yang zahir. Jadi bila kita sebut agama itu, mungkin di situ kita baru melihat perkara-perkara yang zahir. Contohnya sembahyang. Sembahyang. Tanya orang, kalau kita nak tanya sembahyang ke tidak? Sembahyang. Nutup aurat ke tidak? Tutup. Itu, tapi itu masih lagi perkara-perkara yang Luaran. zahir. Luaran. Jadi sekarang ni kita nak pergi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apakah perkara yang lebih dalam lagi itu? Iaitulah akhlak. Jadi akhlak ni perkara dalaman. Akhlak ini adalah perkara dalaman. Jadi kita melihat kepada tingkah lakunya, kita melihat kepada pertuturannya, kita melihat kepada kebiasaan-kebiasaannya, bagi mentafsirkan sifat sebenar orang ini, wanita ini. Dengan sebab itu, anda dah lihat kepada, adalah ditanyakan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang kenal, dan ditanyakan kepada mereka soalan-soalan yang akan menunjukkan kepada ciri-ciri sifat wanita ini. Bukan sekadar nak tahu cantik ke tidak, hidung mancung ke tidak, itu je yang tahu. Saya. Bibir merah ke, macam mana. Jadi, tetapi tak tahu nak bertanya tentang akhlak, tingkah laku, budi pekerti. Kerana apa? Kerana mungkin juga yang mencari pun bukannya jenis orang yang mengambil berat tentang persoalan ini. Saya. Tentang persoalan akhlak ini. Ini adalah merupakan persoalan yang halus. Persoalan yang halus, yang tersembunyi daripada
penglihatan dan juga pengetahuan ramai orang. Jadi dalam suatu kata-kata lah, Imam Ghazali memetik satu kata-kata yang menjadi macam tip orang Arab di Yaman. Orang Arab di Yaman, dia bagi tip kalau sekiranya kau nak nikah. Ini dipetik dalam Ihya Ulumuddin. Qala ba'dul Arabi, kata Imam Ghazali rahimahullah. Hanya setengah orang Arab berkata, la tankahu minan nisa'i sittatan. Jangan kau nikahi 6 jenis perempuan. Ada 6 jenis perempuan. Kalau kau jumpa, kau jangan kahwin ini. Jangan kahwin perempuan jenis ini. Iaitu la annana, wala mannana, wala hannana. 3 nama tu. Annana, mannana, hannana. Saya. Wala tankihu haddaqah, wala barraqah, wala syaddaqah. Jadi ini istilah-istilah yang saya sendiri pun tak pernah jumpa lah belum ni. Jadi Imam Ghazali jelaskan di dalam Ihya Ulumuddin apakah yang dimaksudkan dengan 6 jenis perempuan itu. Jadi kita cuba jelaskan ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Siapakah Annana? Jadi Annana ni allati takthuru al-anin wa tashakki wa ta'assub ra'saha kulla sa'atin. Maksudnya lebih kurang maksudnya perempuan yang banyak mengeluh. Okey. Banyak mengeluh, banyak mengadu. Menepuk-nepuk kepalanya. Maka menikahi perempuan yang berpenyakit, ataupun menikahi perempuan yang asyik sakit, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Dia banyak mengeluh ni kerana kesihatannya tak berapa baik ke macam mana begitulah. Annana. Yang kedua, al-mannana, iaitu perempuan yang suka mengungkit. Okey. Suka mengungkit kepada suaminya. Allati tamunnu ala zawjiha fataqul fa'altu li ajlika kadza wa kadza. Ini buat itu, buat ini, lepas tu mengungkit depan suami. Saya dah buat itu untuk awak, saya dah buat ini untuk awak. Semua saya buat itu, buat semua. Jadi dia suka mengungkit kebaikan-kebaikannya kepada suaminya. Perempuan begini pun hendaklah kita perhatikan, jangan dijadikan isteri perempuan begini. Ini mengikut tips orang Arab. Saya cakap ni, siapa-siapa yang nak juga, kita tak boleh menghalang. Cuma ini pesanan orang tua lah. Di dalam tradisi orang Arab Yaman. Daripada pemerhatian mereka, perempuan-perempuan yang sebegini jangan dijadikan isteri, katanya. Saya sekadar menyebutkan apa yang dinyatakan di dalam kitab ini. Saya. Kemudian Al-Hannanah itu apa? Yang perempuan yang masih lagi tak boleh nak move on. Okey. Dia dah berkahwin tu sebelum ni. Jadi dia masih lagi duk teringat kepada bekas suaminya. Ataupun masih lagi membesar-besarkan kepada anak daripada perkahwinan dia dengan suami dahulu. Maknanya dia masih tak boleh nak move on. Sedangkan dia dah berkahwin dengan suami yang baru. Yang ini pun ada masuk dalam kategori 6 jenis perempuan, kalau boleh elakkanlah. Saya. Kerana mungkin daripada pengalaman orang-orang dulu, perkahwinan dengan perempuan yang sebegitu tidak akan mendatangkan kebaikan. Mungkin akan menimbulkan pergaduhan, mungkin akan menimbulkan rasa cemburu dan sebagainya. Jadi elakkanlah mengahwini perempuan yang sedemikian. Kemudian al-haddaq.
Al-haddaqahnya yang saya fahamnya sejenis perempuan yang gila shopping. Okey. Gila shopping. Itulah apa dia kata, perempuan yang apabila dia melihat sesuatu, dia nak apa, tengok je itu semua dia nak. Tengok itu dia nak. Wa tukallifu az-zawj syira'ahu, dan dia akan meminta-minta suaminya supaya membelikannya untuknya. Tengok handbag, nak beli handbag. Tengok kasut, nak beli kasut. Tengok apa, gelang emas, nak beli gelang emas. Ni zaman PKP ni, sikit-sikit Abang Pos datang hantar lah ni. Jadi, ini perempuan yang suka menyusah-nyusahkan suaminya. Saya. Kerana tabiatnya terlalu suka Berbelanja. Suka berbelanja. Kadang-kadang sampai dia tidak sedar kemampuan suaminya sendiri. Jadi ini pun boleh menjadi punca kepada keruntuhan rumah tangga. Saya. Mungkin awal-awal kahwin, masa masih muda-muda lagi ni, bolehlah lagi. Seronok lah. Tapi apabila tanggungan hidup semakin banyak, anak-anak dah besar tapi masih lagi terbawa-bawa perangai Berbelanja. yang dulu-dulu berbelanja, tidak ingat kepada masa depan, maka ia akan pastinya mendatangkan masalah-masalah yang banyak. Jadi perempuan yang dikategorikan sebagai al-haddaqah ini, kata orang Yaman, hendaklah engkau elakkan. Perhatikan sifat yang sedemikian. Perhatikan. Jadi kita lihat, perhati ni kadang-kadang kita perhatikan pada adik-beradiknya, perhatikan kepada maknya. Adakah sifat-sifat itu ada? Ada, saya. Kalau sifat-sifat itu ada, maka kita kena selidiki. Nak kena halusi, nak kena hantar spy, dia ni jenis begini ke? Jadi supaya nanti kita tidak tersilap dalam memilih. Bila dah kahwin tu dah tak boleh nak buat apa. Betul. Saya. Baik. Okey, kita nak berhenti kejap setakat haddaqah tadi. Yang Abang ni suka berbelanja. Betul kan Cik Sam? Okey, kita nak berehat sekejap. Saya tak silap ada lagi 2 ciri, betul ke? Ya. Kita jangan Satu ciri. satu ciri lagi. InsyaAllah kita nak berehat sekejap je lagi. Kita nak sambung sekejap lagi. Kita nak dengarkan bagaimanakah yang dikatakan dalam pemerhatian orang Arab Yaman ini. Tak semestinya orang Arab Yaman melihat tak berlaku dekat negara kita. Jadi macam Cik Asam sebut tadi, ini adalah pesanan orang dulu-dulu, orang tua. Kita kena ambil perhatian sama-sama. Tapi macam biasalah Cik Asam pun sebut tadi, kita tak menghalang, tapi sebaliknya apa yang digariskan ini sebagai panduan kita lah dalam membuat pilihan. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Adab nikah kahwin, jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perundangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut, termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0.
Terima kasih atas perhatian anda bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih semuanya kembali bersiaran dalam Safa Kufidin bersama dengan Cik Mat Aslam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Minta maaf sebab anda tadi terhenti sekejap dalam apa seronok mencatat mungkin perbincangan kita ni. Kita dah dengarkan tadi antara yang disebutkan oleh pesanan-pesanan ataupun pemerhatian orang Arab Yaman tentang wanita yang kalau boleh dielakkan. Itulah. Betul kan Cik Aslam? Saya tak silap kan? Ya. Okey, kita dah sebut tadi ada antaranya perempuan yang banyak keluh kesahnya. Lepas tu kita juga sebut yang suka mengungkit kebaikan kepada suaminya, juga yang tadi kita dah sentuh tentang tak boleh move on kepada mungkin perkahwinan yang dahulu, dan tadi kita dah sebut tentang suka berbelanja kepada perkara-perkara. Saya lebih nak tengok juga kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya lah kot Cik Asam dalam berbelanja ini, ataupun lavish lah orang kata. Kita nak lebih sungguh. Okey, kita nak sambung lagi Cik Asam apa yang disebutkan oleh orang-orang Arab Yaman ini. Ya. Kita dah sebut 5. Jadi sifat yang keenam disebut di dalam pesanan ini adalah al-barraqah. Apakah ciri-ciri perempuan yang disebut sebagai al-barraqah? Jadi Imam Ghazali menjelaskan perkataan al-barraqah itu ada 2 makna. Yang pertama, jenis perempuan yang sepanjang harinya sibuk menghias wajah. Okey. Sibuk bersolek dan mencantikkan wajahnya supaya jadi mukanya itu cantik lah. Cantik yang amat sangat. Dengan menggunakan apa-apalah make-up yang berbagai alat-alat yang kita sangka orang dulu tak ada semua benda ni. Saya ada. Jadi itu hobinya, suka bersolek, terlalu suka bersolek. Bukan kita kata tidak boleh bersolek, akan tetapi bila disebut barraqah tu maknanya sudah menunjukkan sifat yang melampau. Begitu juga dengan haddaqah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai sirah mubalaghah. Maknanya orang yang sifatnya itu melampau. Dalam itu. Over, ekstrim, macam tu. Jadi kalau shopping, melampau-lampau, berlebih-lebih daripada apa yang perlu, apa yang patut. Begitu juga bila dia bersolek, bersoleknya itu melampau-lampau, berlebih-lebihan daripada apa yang patut. Begitu maksudnya. Kemudian makna yang kedua adalah jenis tidak berpuas hati dengan makanan. Okey. Ini marah depan makanan. Jadi dibawa makanan, tu tak nak makan. Jadi orang yang kata banyak songel, tidak bersyukur dengan apa yang disediakan oleh suaminya. Jadi sebutnya antaghdaba 'ala at-ta'am. Dia suka marah-marah ke atas makanan yang dihidangkan kepada dia. Dan dia tak makan, melainkan dia nak makan bersendirian. Tak boleh makan sekali dengan orang. Dan apa yang dia nak makan itu adalah istimewa untuk dia saja. Jadi dia macam nak layanan eksklusif lah untuk dia. Kalau makan, makanan khas untuk dia. Jadi tak tahulah daripada mana dapatnya perempuan yang sedemikian. Mungkin daripada keturunan dewa-dewa di atas kayangan. Kita tak tahulah. Kan tetapi kalau begitulah sifatnya, pastilah akan mendapat kesukaran. Akan mendapat kesukaran. Bagi pihak suaminya. Dan daripada tabiat-tabiat yang sedemikian itu, maka akan berlakulah berbagai-bagai krisis dalam rumah tangga itu. Akan berlakulah krisis-krisis yang akan menyukarkan untuk mereka menjadikan apapun mempunyai suatu kehidupan yang aman, tenteram. Dan untuk mereka fokus kepada perkara yang lebih penting.
Kerana perkara-perkara yang kita sebut di sini adalah perkara-perkara yang remeh-temeh saja. Tapi kalau perkara yang remeh-temeh ini yang dibesar-besarkan, sedangkan perkara yang sebenar-benarnya besar dan penting itu diremeh-remehkan, maka akan pastilah hilang tujuan yang sebenar daripada perkahwinan itu. Jadi keluarga ke mana, anak ke mana, pendidikan anak-anak bagaimana, tapi ibunya ataupun bapanya sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, sehingga akhir sekali lebih teruk daripada itu apabila perkara-perkara yang tidak penting ini membawa pula kepada pertengkaran. Membawa pula kepada pergaduhan, menyebabkan ungkit-mengungkit, akan menyebabkan akhir sekali barangkali perkahwinan dan perceraian. Maka dengan sebab itulah perkara-perkara sebegini disebutkan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab mereka sebagai peringatan berdasarkan kepada pengalaman hidup orang dahulu. Ya. Kemudian diriwayatkan dalam suatu riwayat yang lain pesanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam memesan kepada seseorang supaya berkahwin. Akan tetapi dia juga berpesan, jangan engkau kahwini 4 jenis perempuan. Ini ada 4 lagi. Tadi kita sebut 6. Jadi ini ada 4 lagi jenis perempuan yang kalau boleh jangan kahwini. Yang pertama yang disebut sebagai al-mukhtali'ah. Apa dia al-mukhtali'ah? Iaitu yang suka minta cerai. Yang suka minta cerai pada setiap masa tanpa sebarang sebab, ataupun sebab yang kecil-kecil pun terus hantar I balik rumah. Terus nak minta cerai. Maka ini pun adalah suatu sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Kerana dalam suatu perkahwinan itu pastilah akan ada naik turunnya. Akan ada kesukaran-kesukaran, cabaran-cabaran yang akan kita lalui sebagai suami isteri. Asam garam rumah tangga. Asam garam dalam kehidupan itu mesti nak kena rasa. Maka kalau diikutkan hawa nafsu, asalkan dia ada masalah terus nak bercerai, maka dengan sebab itu tidak digalakkan tidak elok perbuatan yang sedemikian itu dilakukan. Maka perempuan yang jenis macam tu diberikan pesanan, elakkan daripada memilih perempuan yang begitu sifatnya. Maka nak kena perhatilah. Mungkin pemerhatian itu juga mungkin kita kena lakukan kepada keluarganya, kepada adik-beradiknya, kepada mak saudaranya. Adakah ciri-ciri sedemikian wujud berlaku ataupun kita pernah dengar berlaku. Kemudian yang kedua adalah al-mubariyah. Apa maksud al-mubariyah? Al-mubariyah itu adalah seorang perempuan yang suka menunjuk-nunjuk. Ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang membayangkan kepada akhlak yang tidak baik yang kita sebutkan tadi. Kerana kita membahaskan tentang akhlak, akhlak yang bagaimana yang kita nak, maka disebutkan di sini akhlak-akhlak yang kita tak nak. Akhlak-akhlak yang khusus tentang seorang wanita yang sepatutnya kita perhatikan. Jadi kalau perempuan itu jenis seorang perempuan yang suka menunjuk-nunjuk, suka berbangga diri dengan sebab-sebab keduniaan, maka itu pun termasuk di dalam perempuan ataupun sifat yang mesti dijauhi. Mesti dijauhi. Jangan suka menunjuk-nunjuk. Zaman sekarang ni
penyakit suka menunjuk-nunjuk ni sudah menjadi suatu trend. Sudah menjadi satu trend. Kerana apa? Kerana adanya media sosial. Dan media sosial ini menjadi platform untuk semua orang menunjuk-nunjuk. Orang megah-megah suka menunjuk-nunjuk. Perempuan pun suka menunjuk-nunjuk. Ustaz pun suka nak menunjuk-nunjuk. Itu pendakwah pun nak menunjuk-nunjuk menggunakan media sosial, sehingga orang ramai tidak lagi menganggap perbuatan menunjuk-nunjuk itu sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, sebab dah menjadi kebiasaan. Itulah sudah menjadi kebiasaan. Jadi hendaklah kita memerhatikan sifat-sifat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ahirah, iaitu perempuan yang fasik. Al-ahirah ni perempuan yang fasik, maknanya perempuan yang dikenali ataupun diketahui mempunyai kekasih. Yang dalam rekod dia ramai kekasih. Kekasih sana, berkasih ke sini. Jadi mungkin dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai loose women. Perempuan yang diketahui perempuan murahan. Bahasa kita. Perempuan murahan. Maka ini pun hendaklah dielakkan. Hendaklah dielakkan. Kemudian yang akhir sekali, sebagai penutup adalah An-Nashiz. An-Nashiz ni perempuan yang bagaimana? Itu adalah perempuan yang allati ta'lu ala zawjiha biaf'alin wal maqal bil fi'ali wal maqali. Iaitu perempuan yang suka mengangkat diri. Suka mengangkat dirinya di hadapan suaminya. Berbangga-bangga diri di hadapan suaminya dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Maknanya dia suka merendah-rendahkan suaminya. Ini pun satu lagi sifat yang dipanggil an-nashiz. Ada pada perkataan nusyuz itu. Ini pun adalah merupakan di antara sifat-sifat yang menurut Imam Ghazali dipesan oleh Nabi Ilyas, supaya kita elakkan daripada ciri-ciri seorang perempuan yang nak dijadikan isteri. Terima kasih Encik Asam untuk perbincangan kita. Menutup tadi, antara perempuan ada 4 wanita ataupun perempuan yang disebut oleh Nabi Ilyas AS yang jangan dinikahi sekiranya ada ciri-ciri ini, disebutkan oleh Nabi Ilyas AS. Dan kita masih lagi dalam bab kita sebenarnya, bab sifat-sifat yang perlu dicari. Dalam sifat-sifat itu kita dah ada 2 dan kita dengarkan. Yang pertamanya baik agamanya, kedua baik akhlaknya. Dalam baik akhlaknya ni, nak tahu baik akhlak yang macam mana, dia gariskan ada beberapa tadi 6 akhlak buruk ataupun sifat buruk yang dimiliki oleh seseorang yang kalau boleh kita elakkan untuk dinikahi, insya-Allah. Kita nak sambung lagi. Ada 8 kesemua Encik Asam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang 8 ciri wanita yang perlu dicari untuk dinikahi. Kita nak sambung lagi, kita dengarkan 2, sambung lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama setiap Selasa 9 malam. Sekali lagi terima kasih banyak Encik Asam untuk perkongsian kita minggu ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Euforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bang, ni campur satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan kombo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sedapnya susu real dan. Segarnya susu real dan.
saya lezat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019 965 3166 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Ikuti perkongsian ilmu terbaru dalam slot Ekspresi IKIM. Pelajari dan dalami ilmu berkaitan nikah kahwin serta ilmu rumah tangga dan kekeluargaan menerusi rancangan Tafakuh Fiddin, Adab Nikah Kahwin setiap Selasa 9 malam. Perkongsian oleh Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Semestinya bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA telah menggunakan sistem pendaftaran pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA 9 sepenuhnya menggantikan borang pendaftaran pekerjaan dalam Perkhidmatan Awam SPA 8I mulai 28 September 2020. Pemohon baharu yang ingin memohon jawatan di bawah SPA boleh merujuk panduan mendaftar SPA 9 di portal dan FB SPA. Manakala bagi pemohon sedia ada yang akaun pendaftaran SPA 8I yang masih belum tamat tempoh, turut digalakkan untuk mengaktifkan semula akaun pendaftaran di sistem baharu SPA 9. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Di talian saat ini kita bersama seorang tetamu yang biasa berbicara tentang psikologi. Ya, kita bersama dengan Encik Khairul Azhar Idris yang merupakan fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan ataupun EMAS di IKIM ni ya. Apa khabar you all? Baik, alhamdulillah. Wah, dah sejak online ni. Apa khabar you all soalan dia? Sebenarnya COVID-19 ini kita nampak dia jangkitan kan, berkaitan dengan viral kan. Tetapi apa yang lebih menyeramkan dan lebih menakutkan sekali dan memberi kesan kepada kita sebenarnya ialah aspek psikologi seseorang itu sendiri kan. So kalau kita kaitkan dengan apa kita kata MCO dan PKP yang pertama, kemudian gelombang kedua dan gelombang ketiga, dia macam ada fluctuate kan, turun naik dan sebagainya, dan ia berada kaitan secara langsung dengan pemikiran kita. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ni sampai jangkitan menyebabkan berlakunya gelombang ketiga disebabkan oleh bentuk-bentuk pemikiran yang kita kata pemikiran sambil lewa. Dia bukan sekadar jangkitan semata-mata tetapi lebih kepada bentuk-bentuk pemikiran. Salah satunya ialah pemikiran sambil lewa yang mana kita ni melihat benda ni sebagai take for granted. Benda ni sebagai sesuatu isu yang macam remeh lah pada kita. Sebab apa dia remeh? Mereka ni melihat bahawa benda ni dia tak nampak satu. Lagipun kalau kita tengok mungkin sedikit sebanyak kan apa yang dinyatakan ialah kadar kematian, kemudian kadar jangkitan dan kadar pemulihan, kadar sembuh yang dah sembuh. Jadi dekat situ sedikit sebanyak boleh mempengaruhi pemikiran seorang individu. Walaupun kena dijangkiti tapi kadar kesembuhan tinggi. Itu juga mempengaruhi. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Info.